dan saya rasa dalam piala final pertandingan ini beliau akan menunjukkan kebolehan sebenar, dan saya memang meminati pemain ini, Zainal, kerana pemain ini menunjukkan satu semangat untuk menjaringkan gol yang saya rasa adalah paling mustahak, satu ciri yang paling mustahak bagi pemain penyerang, iaitu ada kalanya beliau boleh dikatakan tu tamak sedikit, tetapi kalau hasilnya menjadikan gol. Ini dia barisan pemain pasukan Selangor, didahului dengan penjaga golnya Azmin Azram, Samsul Amri Abu Bakar, B. Rajnikan, D. Surindran pemain sayap kanan, Nur Suhaimi Baharudin, Rusdi Suparman, Yusri Cela, Hairil Zainal, Asmawi Bakari, Jafar Saleh ataupun Ryan Giggs dan Muhammad Nizaruddin Yusof. Jadi 3 pemain serangan Syabi dibantu oleh Bisu Surindran dan juga Jafar Saleh. Ya Zainal, kalau kita tengok pada barisan yang kesebelasan yang diturunkan oleh Selangor itu memang boleh dikatakan teragak ofensif, dengan Surindran, Jafar Saleh begitu menyumbangkan daripada kedua-dua sayap. Dan ini pemain pasukan Sarawak, Muhammad Azli Abdullah menggantikan Mazlan Wahid Syabi, dan juga mereka membariskan pemain kembar Ramos dan Ramles Sari yang dijangkakan akan memberi tentangan yang hebat kepada benteng pertahanan Selangor. Ya, kedua adik kembar tu memang mempunyai kepantasan, Zainal. Mereka kedua-dua mempunyai kepantasan dan kepintaran yang saya sangat meminati, dan seperti yang Ramles telah menunjukkan semasa pertandingan separuh akhir yang kedua menentang Kelantan JKR, beliau adalah salah seorang pemain yang boleh kita membanggakan, dan ini dia pemain tunggak pertahanan Selangor. Dan saya rasa beliau hari ini akan memikul tugas yang begitu berat untuk mengawal kepantasan Halim Jantan dan Ramles Sari. Syabi, selain dari Rajnikan, Selangor juga mempunyai Samsul Amri di belakang. Jadi bagaimana pula beliau akan berdepan dengan pemain seperti Ramles di bahagian kanan? Ya, ini akan jadi satu-satunya pertarungan individu di dalam padang, iaitu Ramos Sari berhadapan dengan Syamsul Amri Abu Bakar. Itu dia sepak mula baru saja dilakukan, dan Selangor sekarang mengawal keadaan berjesi serba kuning menentang pasukan Sarawak berjesi serba merah. Yusri Cela. Kedua-dua pasukan membariskan 3 penyerang, jadi semestinya kita akan menyaksikan satu perlawanan yang sengit. Kedua-dua pasukan melakukan ofensif untuk mendapatkan serangan. Itu dia whistle pertama yang ditiupkan oleh referee untuk sepakan percuma kepada pasukan Selangor. Syabi, nampaknya pasukan Selangor dalam minit-minit pertama ini mengasak kubus Sarawak, dan itu dia percubaan pertama yang dilepaskan berjaya ditangkap oleh penjaga gol Sarawak Azli. Percubaan yang dilakukan oleh Rusdi sebentar tadi terus. Ya Zainal, satu percubaan yang begitu bahaya, dan dalam minit terawal inilah Rusdi telah pun seperti yang saya katakan itu menunjukkan hasrat beliau. Amaran awal kepada pasukan Sarawak sebentar tadi, sepakan kencang oleh Rusdi Suparman. Jadi ini dia jurulatih pasukan Selangor, Cikgu Abdul Rahman. Ya Zainal, Tuan Haji Abdul Rahman Ibrahim, beliau telah menerima tekanan, Zainal, pada awal musim kerana Selangor tidak mempunyai permulaan yang telah dijangkakan. Tetapi saya rasa tekanan itu tidak patut kerana beliau baru saja. Ini Sarawak pula menyerang dengan pemain berjesi 23 Gilbert Kesedi melakukan cross yang lemah untuk sepakan gol bagi pasukan Selangor. Tetapi satu percubaan untuk menyerang dari pasukan Sarawak.
Zainal, dalam perlawanan ini akan menjadi teramat penting kontribusi pemain-pemain sayap seperti Ramos Sari dan Gilbert Cassidy untuk pasukan Sarawak, dan Dee Surendran bersama Jaafar Saleh. Dan saya rasa Zainal, keempat-empat pemain ini adalah antara pemain yang terbaik bermain atau beraksi di bahagian sayap di negara kita. Sarawak pula mendapat peluang kali ini dikasari di situ. Ketua pasukan Selangor Yusri Chela memberikan sepakan percuma kepada pasukan Sarawak. Abdul Halim yang dikasari untuk sepakan percuma pertama bagi Sarawak. Chevy, kedudukan yang boleh dikatakan berbahaya bagi pasukan Selangor. Ya, Zainal, Sarawak mempunyai pemain seperti Gilbert Cassidy yang berani membuat percubaan daripada jarak 30 meter itu, dan sepakan percuma yang tersasar di situ nampaknya. Itu dia Jalil Ramli. Sebentar tadi sebelum perlawanan kita sempat bercakap dengan beliau, Chevy. Beliau mengatakan bahawa beliau mengharapkan pasukan Sarawak dapat mengulangi kemenangan mereka pada tahun 92 di mana beliau yang menjadi kapten telah menjulang Piala FA. Ini dia sepakan sudut yang diberikan. Terus saja Jaafar Saleh cuba melakukan overlapping run tetapi berjaya dipintas oleh pemain Sarawak sebentar tadi. Dan Samsul Amri melakukan clearance. Ya, dalam minit-minit awal Zainal sudah kelihatan yang Asmawi Bakiri akan memikul tugas sebagai defensive midfield bersama Nur Syuhaimi, dan ini memberi peluang kepada ketua pasukan Selangor Yusri Chela untuk lebih menumpukan membantu bahagian serangan iaitu Nizaruddin dan Rusdi. Ini Nur Syuhaimi di bahagian tengah. Beliau akan berentap dengan Muhammad Ali Syafi'i yang hari ini Syafi'i menyambut ulang tahunnya yang ke-35. Kembali kepada pasukan Selangor tetapi terjatuh di situ Jaafar Saleh sebentar tadi. Lontaran ke dalam kepada pasukan Sarawak. Ini dia Muhammad Nazri Yunus. Muhammad Ali Syafi'i pula memberikan bola kepada Nizaruddin sebentar tadi. Peluang untuk Selangor melakukan sesuatu di sini. Semangat kental yang ditunjukkan, berjaya merampas kembali bola daripada pasukan Selangor. Samsul Amri kepada Jaafar Saleh menemui Yusri Chela. Yusri pula dijatuhkan untuk sepakan percuma bagi pasukan Selangor. Gandingan yang baik di sebelah kiri Syabi antara Jaafar Saleh dan juga Yusri sebentar tadi. Ya, Zainal, boleh dikatakan yang pasukan Sarawak ni begitu nervous ya Zainal dalam permulaan permainan ini, dan saya rasa ini tidak harus dilakukan oleh pasukan Sarawak yang mempunyai begitu ramai pemain yang berpengalaman. Ini dia Dee Surendran yang akan melakukan sepakan percuma. Satu sepakan yang kencang dan terus saja sedikit saja melepasi palang gol pasukan Sarawak. Satu percubaan yang baik Syabi sebentar tadi. Ya, Dee Surendran Zainal telah berjaya menjaringkan beberapa gol melalui sepakan percuma, dan beliau memang mempunyai teknik atau cara menendang ala David Beckham itu yang ditepis keluar oleh Azli Abdullah. Jaafar Saleh sekarang untuk pasukan Selangor. Nur Syuhaimi, beliau terpaksa bekerja keras kerana hari ini tanpa Tengku Hazman. Lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Sarawak.
Syabi, ada yang mengatakan bahawa Sarawak, jika perlawanan ini berlangsung dalam separuh masa kedua, mungkin akan menerima padah kerana membariskan pemain-pemain yang kebanyakannya telah pun berumur, Syabi. Saya rasa Zainal, pemain-pemain ini dengan pengalaman mereka itu akan dapat menyesuaikan diri dengan apa saja keadaan, tetapi sudah seperti yang saya katakan tadi, dalam lebih kurang 9 minit yang telah dipermainkan itu, pasukan Selangor kelihatan sudah pun dapat sesuaikan diri pada keadaan padang dan corak permainan ataupun formasi yang diturunkan, Zainal. Kalau kita tengok kesebelasan yang mengambil tempat di padang itu, Syamsul Amri Abu Bakar, V Rajnikan dan Khairil Zainal beraksi sebagai 3 centre back ataupun back tengah, dan Selangor menurunkan 5 pemain midfield. Gemuruh sekali sorakan para penyokong Selangor setiap kali Selangor melakukan serangan, dan itu dia tadi Yusri Cik lah dikasari untuk satu lagi sepakan percuma kepada pasukan Selangor. Telah pun 3 sepakan percuma diberikan kepada pasukan Selangor, Syabi, tetapi pengadil pada hari ini masih belum melayangkan sebarang kad. Masih lagi mengawal. Itu dia satu tackle dari belakang yang dilakukan oleh Ramos Sari sebentar tadi ke atas Yusri. Jadi satu lagi kedudukan berbahaya. Siapa yang akan mengambil sepakan ini, Syabi? Saya rasa di Surendran sekali lagi, Zainal, kerana beliau telah pun menunjukkan kebolehan beliau sebentar tadi, dan kali ini saya rasa akan lebih membahayakan. Dan sepakan terus ditepis keluar oleh Azli. Satu percubaan yang baik oleh di Surendran, tetapi Azli berada di atas garisan untuk menepis keluar bola itu sebentar tadi. Syabi. Ya, satu peluang yang sungguh berbahaya tadi, Zainal. Seperti yang saya katakan, di Surendran mempunyai teknik sepakan ala David Beckham, dan kalau kita lihat ulang tayang tadi, kelihatan bagaimana bola itu berpusing dan menjunam, dan ini adalah satu sepakan sudut dan tandukan oleh Yusri Cela tersasar di situ. Jadi terselamat buat seketika pintu gol pasukan Sarawak, tetapi satu percubaan yang baik oleh pasukan Selangor. Dan yang memberangsangkan, Zainal, adalah Azli Abdullah, yang penjaga gol Sarawak, yang telah menunjukkan yang beliau beraksi tenang pada permulaan perlawanan ini. Dan ini teramat penting kerana beliau adalah dikatakan kelemahan dalam pasukan Sarawak. Dan seperti yang saya katakan tadi, Zainal, Selangor turun dengan formasi 3 centre back, 5 midfield, 2 penyerang. Pasukan Sarawak mula melakukan serangan, tetapi tabah di situ Khairil Zainal dan melakukan clearance terus. Dijatuhkan pula di situ Nizaruddin oleh Muhammad Nazri sebentar tadi. Saling serang menyerang kedua-dua pasukan ini, Syabi. Sarawak melakukan serangan balas dengan pantas. Ini dia Rusdi Suparman, tidak offside, melakukan satu cross. Siapa yang ada di sana? Jaafar Saleh mungkin. Ya, terus saja kepada Jaafar Saleh. Apa yang boleh beliau lakukan? Beliau dibayangi oleh Muhammad Nazri, tetapi boleh melakukan cross. Tiada siapa untuk melakukan penyudah bagi pasukan Selangor. Tetapi itulah trademark bagi Jaafar Saleh, Syabi, melakukan larian dan kemudian melakukan hantaran lintang yang berbahaya kepada pasukan lawan. Beliau memang boleh dikatakan adalah pakar menggelecek, Zainal, dan hanya tadi hantaran ke tengah tadi tidak begitu tepat, boleh dikatakan. Dan Zainal, balik kepada formasi yang diturunkan oleh pasukan Selangor tadi, seperti yang saya katakan, Tuan Haji Abdul Rahman telah menurunkan 3 centre back, 4 pemain midfield, dan Yusri Cik bermain sebagai midfield penyerang di belakang Rusdi Suparman dan Nizaruddin Yusof. Dan formasi inilah sangat diminati oleh pasukan kebangsaan Itali, dan boleh terasa dalam 13 minit yang telah dipermainkan yang Selangor menguasai permainan, menguasai bahagian midfield dan dapat menyusun serangan-serangan yang lebih berbahaya.
Sarawak terpaksa lebih banyak bertahan dan bergantung kepada serangan balas secara mengejut. Sekali lagi terus Hairi Zainal kepada Surindran. Bolehkah beliau melakukan cross di sana mencari Nizaruddin, tetapi sentiasa dibayangi oleh Muhammad Nazri Yunus. Ya, dan Nazri Yunus yang biasanya beraksi sebagai back kiri, kali ini beraksi sebagai back kanan. Dan Zainal yang sedikit rombakan yang dilakukan oleh Jalil Ramli itu memperlihatkan Jeffrey Untam masih lagi bersama Dahlan Matusin sebagai back tengah, dan bahagian back kiri, tugas back kiri diambil oleh Zaidil Sakop seperti yang dilakukan semasa menentang Kelantan JKR ataupun JKR Kelantan dalam pertandingan separuh akhir kedua. Dan Zainal Sarawak menurunkan formasi 4-4-2, dan ini memberi kelebihan pada pasukan Selangor di bahagian midfield. Setakat ini pasukan Selangor, pemain midfield pasukan Selangor berjaya menguasai permainan dan berjaya menyekat pergerakan G Mutu dan juga Halim Jantan. Ini dia pertukaran pemain sebentar tadi yang dilakukan oleh Sarawak, tetapi satu percubaan berbahaya sebentar tadi. Muhammad Azli pantas menangkap bola. Dan Zainal, pertukaran yang dilakukan tadi itu bermakna yang Nazri Yunus akan kembali ke posisi asal beliau sebagai back kiri, dan Syamsul Nafia yang dimasukkan akan beraksi sebagai back kanan. Dan saya rasa ini adalah satu pertukaran yang terpaksa dilakukan oleh Jalil Ramli kerana beliau sudah pun dapat membaca corak permainan Selangor, dan beliau memasukkan pemain ini, Syamsul Nafia, untuk mengawal kelajuan dan corak permainan Jaafar Saleh yang suka menggelecek itu. Sebentar tadi kita lihat satu percubaan bola yang dileretkan oleh Yusri untuk Rusdi, berjaya ditangkap kemas oleh Azli yang nampaknya tidak gementar walaupun bermain dalam perlawanan akhirnya yang pertama. Beliau dipanggil untuk beraksi setelah Mazlan Wahid mengalami kecederaan, tetapi pada peringkat awal perlawanan telah pun menunjukkan kecemerlangan Syabi. Tetapi berapa lamakah beliau boleh bertahan dengan jangka serangan ini? Dia Nizaruddin melakukan serangan satu pas kepada Rusdi, tetapi sedikit di belakang beliau mudah dipatahkan oleh benteng pertahanan pasukan Sarawak. Satu percubaan, Gilbert Cassidy mempunyai ruang untuk melakukan larian. Siapa yang berada di tengah? Dan berjaya ditampan di sana oleh pemain pertahanan B. Rajnikan untuk menghalang sepakan lintang oleh Gilbert Cassidy sebentar tadi. Satu larian yang trademark Gilbert Cassidy, Zainal, dengan kelajuan beliau dan kepintaran beliau untuk beraksi di sayap kiri, dan di Surindran yang bermain sebagai wingback kanan bagi pasukan Selangor pada masa itu tidak mengawal beliau. Satu lagi serangan oleh pasukan Sarawak, tetapi sepakan lintang yang dilakukan tidak menemui sesiapa. Surindran membawa bola kembali untuk pasukan Selangor. Nur Suhaimi sekarang ini. Terlepas Yusri di situ. Ini dia Ramos Sari, kembali kepada Ramles. Bolehkah beliau melakukan hantaran lintang? Berjaya memintas Jaafar Saleh, tetapi bola terlalu jauh dan mudah dipatahkan oleh Samsul Amri. Di peringkat awal ini, Syabi, Samsul Amri terpaksa bekerja keras kerana Sarawak banyak melakukan serangan dari sebahagian kanan, dan itu dia satu sepakan terus yang dilakukan terus kepada penjaga gol pasukan Selangor. Ya, pemain yang melakukan sepakan tu tadi, Zainal, dengan kaki kiri, G Mutu. Beliau masih lagi belum dapat rentak, Zainal, kerana beliau telah lama tidak beraksi kerana kecederaan, dan kali ini beliau harus. Dan itu dia satu lagi percubaan hantaran lintang, tetapi cemerlang Azli harus
diberi tepukan gemuruh, Syabi. Harus diberi kepujian setakat ini Zainal, kerana beliau yang telah dikatakan adalah kelemahan di pasukan Sarawak telah menunjukkan yang beliau adalah salah seorang pemain yang begitu gemar beraksi di pertandingan akhir setakat ini. Berjaya memetik hantaran lintang dari atas kepala Nizaruddin sebentar tadi. Cemerlang, tetapi Selangor masih menyerang di Surinden sekarang ini. Hantaran ke belakang, Rajnikan. Seperti yang saya kata, Syabi, Samsul Amri terpaksa bekerja keras di sebelah kanan. Serangan pasukan Sarawak banyak di sebelah sana. Dan ini dia pasukan Selangor sekarang dengan Yusri. Masih lagi Yusri mengawal bola dengan baik. Adakah satu sepakan percuma? Tidak. Dan sepakan percuma diberikan di tengah padang. Referee pada hari ini, Subkidin Muhammad Saleh daripada Pulau Pinang, setakat ini belum melayangkan sebarang kad. Sepakan lintang mencari Nizaruddin tetapi terlalu jauh. Pengalaman Muhammad Dahlan Matusin menjadi percatuan Jalil Ramli untuk mengekang penyerang-penyerang Selangor, Syabi. Ya Zainal, dan bagi pasukan Sarawak, bahagian midfield tengah Zainal, di mana pasangan Ji Mutu dan Ali Syafi'i, saya rasa sepatutnya diberi lebih sokongan semasa bertahan, kerana jelas kelihatan Yusri Cekla, Nur Syuhaimi Bahaudin dan Asmawi Bakiri begitu menguasai kawasan itu, dan di sinilah tercetus bahaya yang serangan berbahaya yang disusun oleh pasukan Selangor. Ini dia Muhammad Nazri, dan itu dia satu percubaan yang baik sebentar tadi dilakukan oleh Muhammad Nazri Yunus. Kita lihat sekali lagi. Sungguh bernasib baik pasukan Selangor kali ini, kerana Sedikit sahaja sepakan yang begitu kencang tu Zainal. Hampir Itulah dia Zainal, menewaskan satu sepakan yang sepatutnya mencari sudut, tetapi malang bagi Sarawak. Yusri sekarang ini cuba mencari Nizaruddin tetapi berjaya dipintas. Ini dia Ramos Sari. Selangor kembali mengatur serangan, tetapi Rusdi gagal menemui Nizaruddin, dan Sarawak sekarang mempunyai peluang untuk melakukan serangan balas. Ramos mempunyai ruang, dapatkah beliau? Ya, beliau mengawal bola. Hantaran lintang berjaya ditemui oleh pemain dari Sarawak ini, tetapi hanya menemui net di tepi, Syabi. Ya Zainal, satu hantaran yang begitu bagus dan satu kuisan yang begitu bahaya Zainal. Ya, saya rasa Muhammad Zaidil itu adalah satu peluang tadi. Baru sahaja Zainal kelihatannya pasukan Sarawak dapat menyusun serangan yang bahaya dan sudah menunjukkan yang pertarungan di sayap yang akan begitu berbahaya, dan jelas kelihatan Ramos Sari sudah menunjukkan kebolehan beliau untuk menguasai sayap kanan, dan Gilbert Cassidy dan juga Nazri Yunus sebentar tadi yang telah berjaya melarikan bola ke dalam, masuk ke dalam daripada sayap kiri untuk melepaskan satu sepakan yang berbahaya. Jadi Selangor perlu berhati-hati untuk tidak terlalu gairah menyerang, kerana Sarawak memang boleh melakukan serangan-serangan berbahaya. Ini dia satu lagi percubaan pasukan Selangor. Muhammad Azmi walaupun terlepas pada peringkat awal tetapi berjaya menangkap kemas. Satu lagi peluang bagi Sarawak menyerang dari bahagian kanan, tetapi berjaya disepak keluar oleh Rajnikan.
Dan walaupun Selangor telah menguasai permainan, Zainal, jelas kelihatan yang pasukan Sarawak dapat menyusun serang balas atau counter attack yang teramat bahaya. Sepakan yang dilakukan oleh Azli tersasar keluar, lontaran ke dalam untuk pasukan Selangor. Syabi, setakat ini serangan-serangan balas yang dilakukan oleh pasukan Sarawak telah menyebabkan pemain-pemain seperti Surindran dan juga Jaafar Saleh terpaksa membantu benteng pertahanan pasukan mereka, dan dengan ini kita tidak dapat lihat mereka digunakan dalam membantu bahagian serangan. Satu percubaan yang disia-siakan sebentar tadi oleh kapten pasukan Yusri Celah. Sekali lagi serangan itu dipatahkan oleh Dahlan Matusin yang telah membuat body check di atas Nizaruddin semasa Nizaruddin berpecut untuk menerima hantaran kembali daripada Yusri. Asmawi Bakiri sekarang ini menemui Nizaruddin. Rusdi melakukan 1-2 dan peluang untuk Nizaruddin. Sepakan yang sungguh lemah, mempersia-siakan peluang yang ada pada beliau. Semestinya para penyokong Selangor berduka cita atas peluang yang terlepas sebentar tadi, Syabi. Ya, Zainal, satu peluang yang boleh menentukan kejuaraan Piala FA, Zainal. Saya rasa beliau jelas kelihatan Nizaruddin semasa berada di posisi yang sungguh baik itu berada dalam keadaan berbelah bagi, Syabi. Sama ada melakukan sepakan ke arah gol ataupun melakukan cross kepada Rusdi. Kelihatan beliau hilang tumpuan pada saat-saat yang begitu penting, dan saya rasa, tetapi Zainal, apa yang harus Sarawak lakukan adalah untuk, iaitu pemain pertahanan mereka tidak begitu rapat dengan pemain penyerang atau marking. Ini dia Surinder melakukan cross di tengah, dan satu percubaan yang baik berjaya ditepis keluar. Sekali lagi Nizaruddin dengan peluang, dan Azli bertindak cemerlang menepis keluar percubaan yang dilakukan oleh penyerang kebangsaan kita Nizaruddin sebentar tadi. Syabi, apabila Surinder digunakan untuk melakukan cross seperti yang dilakukan oleh David Beckham, saya boleh katakan. Ya, kalau kita lihat sekali lagi tadi, Nizaruddin diberi banyak ruang untuk melakukan volley yang percubaan terus ke gol yang dilakukan tersasar sedikit oleh pemain Selangor. Dan sudah kelihatan yang pertandingan Piala FA ini merupakan pertarungan di antara Selangor menentang Azli Abdullah, kerana begitu senang sahaja Selangor menyusun serangan, tetapi kepujian diberi pada Azli Abdullah yang berjaya untuk mengawal debaran hati, boleh dikatakan, Zainal, kerana sebagai penjaga gol yang tidak banyak beraksi, beliau telah menunjukkan satu semangat dan pertunjukan yang begitu memuaskan. Syabi, berpadanan dengan moto Sarawak, selagi hidup, selagi itu berjuang. Itulah moto pasukan Bujang Senang, dan dipamerkan dengan begitu baik oleh penjaga gol gantiannya Muhammad Azli, yang Syabi, jika tidak salah saya, hanya bermain dalam 6 perlawanan setakat ini dalam Liga 1 dan Division 1 dan juga Piala FA, tetapi pada hari ini cemerlang dalam perlawanan akhir sulungnya. Dan ini dia Sarawak pula mengatur serangan dengan Abdul Halim, tetapi dikasari di situ. Tidak berpuas hati Abdul Halim ke atas Asmawi Bakiri. Sepakan percuma kepada pasukan Sarawak. Perlu berhati-hati pasukan Selangor untuk tidak melakukan sebarang kesilapan, kerana set piece yang boleh dirancang oleh pasukan Sarawak boleh membahayakan pintu gol pasukan Selangor, Syabi. Ya, dan sekali lagi Gilbert Cassidy, pertumpuan akan diberi pada Gilbert Cassidy, dan hantaran beliau ke dalam kotak penalti, ataupun saya rasa beliau akan membuat satu percubaan
Satu percubaan yang dikatakan oleh Syabi tersasar Ramos di situ. Dan Ramos Sari kali ini mengambil tanggungjawab itu, Zainal. Barisan benteng pertahanan Sarawak perlu memperkemaskan permainan mereka kerana Selangor telah beberapa kali mencipta ruang, mencipta percubaan-percubaan berbahaya ke arah pintu gol mereka. Jadi perlu diperkemaskan di sini. Ini dia Ramos. Hantaran ke hadapan dilakukan. Ji Mutu setakat ini hanya dengan satu percubaan, sementara tadi Syabi beliau nampaknya tenggelam sikit pada hari ini. Memang kelihatan kombinasi beliau dengan Muhammad Ali Syafiee tidak begitu kental. Dan sebaik saja kita bercakap, Halim di situ mempunyai peluang dan satu sepakan clearance yang dilakukan sebentar tadi terkena pemain sendiri dan terus kepada penjaga gol Azmin Azram. Dan ketua pasukan Sarawak Ali Syafiee sekali lagi menunjukkan jalan ataupun memberi inspirasi kepada pasukan beliau. Tapi bahagian midfield tengah tu harus diberi lebih banyak sokongan, Zainal, dan tidak akan mengherankan jika Jalil Ramli membuat rombakan di separuh masa nanti. Di Surindran terpaksa membantu bahagian pertahanan dari serangan-serangan yang dilakukan oleh pasukan Sarawak melalui Gilbert Cassidy di sebelah kanan pintu gol pasukan Selangor. Lontaran ke dalam sekarang ini Muhammad Nazri sebentar tadi. Satu percubaan oleh Ramles sebentar tadi. Ramles juga tidak berapa menyerlah pada hari ini, Syabi. Ya, Zainal, beliau pun tidak banyak diberi hantaran-hantaran yang baik daripada bahagian midfield. Dan ini adalah kerana bahagian midfield Rusdi Suparman dihalang di situ. Adakah satu sepakan penalti? Dan saya seperti yang saya katakan tadi, kerana bahagian midfield dikuasai penuh oleh pasukan Selangor dan ini menyebabkan Halim Jantan dan Ramli Sari tidak menerima hantaran-hantaran yang diharapkan. Satu offside telah pun berlaku sebentar tadi. Abdul Halim telah pun mempunyai peluang, tetapi kuisan beliau sebentar peringkat awal tadi telah pun keluar. Perlawanan telah pun masuk minit yang ke-30, kedudukan masuk Selangor 0, Sarawak 0. Ji Mutu berjaya disekat di situ, tetapi hantaran yang dipersia-siakan, peluang yang dipersia-siakan oleh jentera serangan yang didalui oleh Nizaruddin sebentar tadi. Dua peluang terlepas oleh Nizaruddin, Syabi. Ya, beliau tidak dapat mengawal bola hantaran daripada Nur Syuhaimi tadi, Zainal. Tetapi apa yang lebih membimbangkan adalah Ji Mutu yang telah begitu. Dia pakai sini. Beliau telah pun offside. Agak lewat pengadil meniupkan whistle. Satu larian yang begitu baik dan hantaran. Ya, Zainal, pada saya tidak offside larian itu kerana beliau berlari selepas bola itu dimainkan oleh Halim Jantan. Dan tetapi sekali lagi, Zainal, kelihatan serang balas Sarawak. Satu lagi peluang kepada pasukan Selangor, tetapi sekali lagi Muhammad Azli berjaya menangkap kemas. Kekasaran yang dilakukan oleh Nizaruddin ke atas Muhammad Dahlan. Ya, Zainal, dalam keadaan sebegini saya rasa harus Halim Jantan ataupun Ramli Sari menurun ke bahagian midfield tengah untuk membantu Muhammad Ali Syafiee dan Ji Mutu. Sepakan ke arah gol sebentar tadi terus kepada Azmin.
Ini dia Tuan Haji Abdul Rahman. Adakah beliau berpuas hati dengan persembahan Selangor setakat ini, Syabi? Ya Zainal, kalau kita mengirakan corak permainan yang memberi penguasaan penuh atau dominasi penuh pada Selangor, sudah rasa beliau berpuas hati. Tetapi kegagalan untuk mencapai gol ataupun menjaringkan gol akan membimbangkan. Kerana penguasaan ini harus ada penyudahnya, ada hasilnya, tetapi begitu saja. Dan kepujian harus diberi pada Azli Abdullah, penjaga gol Sarawak yang telah berjaya menangkis beberapa percubaan yang berbahaya. Dan saya rasa kalau kita mengira beberapa fakta ini, sudah tentu Tuan Haji Abdul Rahman tidak memuas hati. Sarawak pula melakukan serangan dan hantaran yang dilakukan berjaya dipintas di situ. Hantaran oleh Ramles sebentar tadi cuba mencari Gilbert Cassidy tetapi berjaya dipintas. G Mutu pula sekarang, G Sarindran sebenarnya. Untuk pasukan Selangor, Jaafar Saleh di bahagian kiri. Hantaran Lintang mencari Rusdi. Surindran pula terlepas. Muhammad Nazri sekarang untuk Sarawak. Syabi, apa pendapat anda mengenai kombinasi penyerang-penyerang Selangor setakat ini? Saya rasa ini adalah satu pilihan yang begitu bijak oleh jurulatih Selangor, Tuan Haji Abdul Rahman Ibrahim, kerana bergandingkan Yusri Ceklah sebagai attacking midfield untuk membantu Rusdi Suparman dan Nizaruddin Yusof. Ramles melepas, Halim berjaya melepaskan diri di situ. Dan ini dia peluang bagi Ramos. Dan sepakannya terlalu tinggi yang dilakukan oleh Ramos. Beliau sendiri tidak boleh percaya. Dua pemain Sarawak berada di situ untuk melakukan serangan. Dan sekali lagi serang balas. G Mutu kali ini bermain di bahagian sayap kiri, melakukan satu hantaran yang begitu baik. Dan ini adalah satu peluang saya rasa yang akan amat dikesali oleh pasukan Sarawak, kerana peluang sebegini tidak akan datang begitu sahaja dalam satu perlawanan yang telah dikuasai oleh Selangor. Selangor pula sekarang mengatur serangan. Jaafar Saleh di bahagian kiri. Hantaran Lintang mencari Rusdi. Sepakan Rusdi yang mencari Jaafar telah pun tidak melakukan larian sebentar tadi. Sepakan gol untuk pasukan Sarawak. Ya, seperti yang saya katakan sebentar tadi, Tuan Haji Abdul Rahman Ibrahim sudah tentu tidak memuas hati dengan apa sedang berlaku ataupun apa yang sudah berlaku di 37 minit permainan berlangsung ini, Zainal. Dan sebentar tadi Ramos Sari telah membuktikan sebab Tuan Haji tidak akan begitu gembira dengan persembahan pasukan beliau, kerana peluang mencipta gol seperti yang diberi kepada Ramos Sari itu boleh menentukan kalah atau menang, juara atau tidak pertandingan akhir ataupun Piala FA ini. Kerana serang balas sebegitulah yang teramat bahaya. Benteng Selangor tidak boleh leka, perlu berhati-hati sekarang kerana telah beberapa kali serangan balas dari pasukan Sarawak berjaya mengatasi benteng pertahanan pasukan Selangor. Tapi mereka kembali menyerang. Jaafar Saleh terus melakukan larian, tetapi hantaran yang dilakukan oleh Samsul Amri terlalu jauh. Sekali lagi, Zainal, kalau kita tengok pada gambar sebentar tadi, Tuan
Tuan Haji Abdul Rahman tidak berpuas hati ataupun tidak begitu bergembira dengan peluang yang diberikan kepada Ramos Sari tadi. Tetapi Zainal, saya rasa sekali lagi pasukan Sarawak harus memperketatkan bahagian midfield tengah, di mana pemain Selangor iaitu Asmawi Bakiri begitu cemerlang sebagai holding midfielder ataupun midfield bertahan, defensive midfield, dan beliau dikasari oleh G Mutu. Dan pada saya, Zainal, kontribusi Asmawi Bakiri itulah yang menjadi penggerak utama pasukan Selangor. Sepakan percuma yang dilakukan mencari Jaafar Saleh ataupun Nizaruddin sebentar tadi, tetapi mudah dikeluarkan oleh pertahanan pasukan Sarawak. Para penonton nampaknya mulai resah. Mereka mahukan gol. Siapakah yang akan menjaringkan atau mendapatkan gol pendahuluan? Selangor lebih banyak menyerang, tetapi Sarawak berbahaya dengan serangan-serangan balas yang pantas. Rajnikan mengatur serangan. Ini dia Asmawi. Rusdi dan Yusri bergandengan sebentar tadi, tetapi penyudahan yang lemah dilakukan oleh Asmawi Bakiri untuk pasukan Selangor. Pemain yang saya baru saja sebut sebagai defensive midfield yang begitu cemerlang setakat ini, Zainal, telah dapat peluang untuk menjadi wira dengan peluang itu, dan beliau telah mensia-siakan satu peluang yang baik kerana beliau mempunyai banyak masa untuk mengawal bola tu. Peluang bagi Sarawak pula mengatur serangan ke arah pintu gol Selangor. Sepakan percuma oleh Ramos Sari. Mudah ditanduk keluar oleh Haril Zainal. Sekali lagi, Zainal, pasukan Selangor menunjukkan satu permainan yang begitu kemas dan tenang, terutama di bahagian midfield, di mana pemain ini, Nur Syuhaimi dan Asmawi Bakri, menguasai penuh. Nizaruddin sekali lagi mempunyai peluang. Adakah beliau dikasari untuk sepakan penalti? Tidak, kata pengadil pada malam ini. Subhidin Muhammad Saleh dari Penang meneruskan permainan walaupun Nizaruddin dijatuhkan. Sekarang Sarawak pula mengatur serangan. Syabi, adakah beliau dihalang di situ? Saya rasa, Zainal, itu adalah untuk interpretasi referee ataupun pengadil, dan sekali lagi, Zainal, kelihatan penguasaan penuh di bahagian midfield, di mana Nur Syuhaimi dan Asmawi Bakri membuat hantaran pada Yusri Ceklah, Zainal, yang bermain di satu posisi yang begitu sukar untuk dikawal, dan beliau memberi satu hantaran yang begitu tepat bagi Nizaruddin, yang sekali lagi gagal mengatasi pemain pertahanan yang begitu berpengalaman dan kental, Dahlan Matusin. Sepakan percuma yang dilakukan oleh beliau ditanduk keluar oleh Surindran. Lontaran ke dalam bagi pasukan Sarawak. Ini dia Gilbert Cassidy, kapten pasukan Sarawak. Ali Syafiq cuba mencari Abdul Halim sebentar tadi. Referee membenarkan perlawanan diteruskan, dan itu dia kad kuning yang pertama dilayangkan kepada Muhammad Dahlan Matusin.
Satu lagi sepakan percuma diberikan kali ini. Rusdi Suparman pula dijatuhkan oleh Jimutu dan kad kuning kedua dilayangkan oleh pengadil pada hari ini kepada pemain Sarawak. Ini dia. Ya Zainal, kad kuning ini adalah berpatutan kerana Jimutu sekali lagi kerana kurang kecergasan tu gagal mengawal bola dan seterusnya melakukan satu foul yang begitu berbahaya. Inilah yang tidak dikehendaki oleh Jalil Ramli. Pasukannya melakukan kesilapan-kesilapan yang memberi ruang kepada Selangor sekarang ini dengan sepakan percuma. Mungkin mencuri satu gol sebelum whistle penamat separuh masa pertama ditiupkan. Ya, dan sekali lagi Zainal, apa yang menjadi masalah untuk Cikgu Rahman adalah kalau dipandangkan keseluruhan separuh masa pertama ini, pasukan beliau telah menguasai permainan, pasukan beliau dapat mencipta beberapa peluang tetapi masih lagi gagal menjaringkan gol. Surindran dengan sepakan percuma menjunam ke bawah. Mudah bagi Azli sekali lagi. Dan bagi pasukan Sarawak pula ataupun bagi jurulatih mereka Jalil Ramli, persembahan penjaga gol beliau Azli Abdullah sahajalah yang memberi semangat ataupun memberangsangkan larian yang dilakukan oleh Ramos sebentar tadi berakhir dengan sepakan percuma bagi pasukan Selangor. Tentunya tidak banyak lagi masa yang tinggal. Perlawanan 45 minit telah pun tamat. Kita sedang bermain dalam masa kecederaan. Sarawak pula melakukan serangan. Abdul Halim dijatuhkan di situ sebentar tadi. Jafar Saleh kepada Asmawi sebentar tadi. Dan ini dia Nur Suhaimi. Sekali lagi Zainal, jelas kelihatan penguasaan bahagian midfield oleh Nur Suhaimi dan Asmawi Bakiri untuk Muhammad pasukan Ali Selangor. Syafi'i cemerlang di situ merampas, mencuri bola dan ini dia peluang bagi Halim tetapi adakah offside? Ya, telah pun offside beliau Syafi'i. Dan sekali lagi Zainal, serang balas yang begitu bahaya tapi kali ini telah dipatahkan oleh bendera penjaga garisan di situ. Dan inilah yang menjadi amat berbahaya bagi pasukan Selangor kerana Abdul Halim Jantan mempunyai kepantasan Zainal untuk melepasi kawalan Rajnikan dan Syamsul Amri. Dan itu dia referee pada hari ini, Sabhidin Muhammad Saleh dari Pulau Pinang telah pun meniupkan whistle penamat bagi separuh masa pertama. Selangor menentang Sarawak. Kedudukan pada separuh masa pertama, Selangor 0, Sarawak 0. Ia sudah menjadi tugas berat untuk bagi Gilbert Cassidy, Nazri Yunus serta Syamsul Napia untuk mengawasi ataupun mengawal kedua-dua pemain sayap ini. Tetapi sekali lagi saya rasa Zainal, pasukan Selangor akan lebih menumpukan serangan daripada tengah, iaitu melalui playmaker pasukan Selangor iaitu Yusri Cekla. Itu dia sepakan mula bagi separuh masa kedua baru saja dilakukan oleh pasukan Selangor. Di Surindran cuba menenangkan para penonton. Bentaran ke dalam bagi pasukan Selangor. Hantaran silang yang dilakukan tetapi berjaya dipatahkan. Adakah sepakan sudut? Ya, nampaknya terus saja sepakan sudut yang pertama bagi pasukan Selangor. Dan ini adalah satu keadaan Zainal di mana pemain-pemain Sarawak harus berhati-hati dan tidak memberi peluang menjaringkan gol kepada Selangor. Kerana seperti yang saya katakan, Jafar Saleh dengan sepakan sudut sebentar tadi. Ini dia beliau sekali lagi.
berjaya melepasi pemain Sarawak sebentar tadi, tetapi bola terkeluar. Ya Zainal, seperti yang saya katakan tadi, gol di minit-minit awal permainan separuh masa kedua ini akan menentukan bagi pasukan Selangor, dan mereka memerlukan hasil dari penguasaan permainan. Hairul Zainal ke belakang kepada Azmin. Cari Nizaruddin, tapi Muhammad Dahlan terlebih dahulu di sana. Yusri kembali untuk Selangor. Antaranya terlalu jauh untuk dikejar oleh Rusdi yang sentiasa dibayangi oleh Jeffrey Untam, Zainal, iaitu pasangan baru di bahagian bek tengah, yang Jeffrey Untam berganding dengan Dahlan Matusin. Dan Zainal, setakat ini saya amat berpuas dengan persembahan kedua-dua pemain pertahanan itu. Yusri sekarang ini untuk Selangor. Dijatuhkan pula Jaafar Saleh di situ. Sepakan percuma bagi pasukan Selangor. Sarawak nampaknya cuba memperlahankan rentak pantas pasukan Selangor, Syedi, peringkat awal ini. Ya Zainal, mereka harus memberi lebih tumpuan kepada pertahanan, dan Ji Mutu bersama dengan Ali Syafi'i jelas kelihatan. Sarawak pula mengatur serangan di sini, cuba mencari Halim Jantan, tetapi Rajnikan lebih dahulu mengeluarkan bola dari kawasan berbahaya. Dan sudah kelihatan yang Zainal, Dahlan Matusin, pemain tonggak pertahanan Sarawak, akan diberi peluang untuk menanduk bola masuk kerana beliau telah membuktikan kebolehan. Sepakan sudut oleh Ramos, terus saja ditangkap oleh Azmin Azram. Ya Zainal, hantaran ataupun sepakan sudut yang begitu mengecewakan daripada Ramos Sari. Yusri ceklah ke belakang kepada Hairul Zainal. Hantaran jauh tetapi telah pun terjatuh di situ. Hantaran ke dalam Surindran. Azli melakukan clearance dalam keadaan tertekan. Setakat ini belum ada serangan-serangan berbahaya dari kedua-dua pasukan. Tetapi sebaik saja saya berkata begitu, Sarawak mengatur serangan melalui Gilbert Cassidy, tetapi Surindran yang melakukan satu bantuan kepada pasukan ataupun benteng pertahanan pasukan beliau, berjaya mengekang kemarahan Gilbert sebentar tadi. Ini di Yusri. Cuba mencari Rusdi. Ya, dalam keadaan itu tadi, Ramli Sari yang seperti yang telah saya perkatakan harus datang membantu di bahagian midfield untuk mendapat bola. Beliau telah melakukan sebegitu dan membuat satu hantaran begitu tepat bagi Gilbert Cassidy. Muhammad Nazri sekarang dengan sepakan percuma. Berjaya dikeluarkan oleh benteng pertahanan Selangor. Referee meneruskan perlawanan dan Yusri bergandengan dengan Rusdi sebentar tadi, tetapi bola terkeluar untuk sepakan sudut bagi pasukan Selangor. Dua sepakan sudut
di dalam masa beberapa minit ini untuk pasukan Selangor. Dan sekali lagi Zainal, keadaan sebeginilah di mana Rajnikan dan Khairil Zainal boleh memberi kelebihan kepada pasukan Selangor. Sepakan sudut mencari Yusri sebentar tadi tetapi berjaya dikeluarkan. Bola kembali kepada Surindran. Hantaran ke dalam sekali lagi mencari Yusri, tetapi tandukan yang dilakukan oleh Rusdi dapat dikeluarkan. Terlalu kuat dari Nur Suhaimi sebentar tadi, Sherry. Ya, dan sekali lagi sepakan sudut ataupun sepakan daripada sudut itu amat mengecewakan daripada Surindran, kerana Khairil Zainal dan B. Rajnikan telah pun membuat larian ke dalam kotak penalti. Gagal Ramos untuk mengekalkan bola di dalam permainan. Lontaran kepada pasukan Selangor, Samsul Amri. Agak perlahan rentak perlawanan jika dibandingkan dengan separuh masa pertama tadi, Shelby. Ya, Zainal, kelihatan pasukan Sarawak kali ini lebih menumpukan pada pertahanan ataupun memperlambatkan permainan. Dan ini pula peluang bagi pasukan Selangor. Jaafar Saleh berjaya melepasi benteng pasukan Sarawak, tetapi hantaran lintangnya gagal menemui mana-mana pemain Selangor. Sekali lagi Selangor mengatur serangan. Jimutu mencari Halim untuk berlari, tetapi Samsul Amri berada di sana. Gilbert mengharapkan Muhammad Nazri meneruskan larian, tetapi beliau tidak melakukan begitu. Asmawi Bakiri untuk Selangor. Ini dia, Rusdi gagal mengawal bola dengan kemas. Sekali lagi hantaran jauh yang dilakukan untuk serangan balas, tetapi telah pun terperangkap dengan offside. Selangor sekali lagi mengatur serangan. Surindran gagal mengawal bola dengan baik di situ di hadapan penonton-penonton Selangor. Sudah kelihatan Zainal bahawa pasukan Sarawak akan lebih bermain dengan lebih menumpukan lebih pada pertahanan seperti yang kita kelihatan, dan ini menyukarkan kemarahan pemain-pemain penyerang Selangor. Dan ini adalah satu keadaan saya rasa yang akan memberi sedikit tekanan kepada pemain-pemain Selangor, kerana peminat-peminat atau penyokong mereka yang membanjiri Stadium Nasional ini akan mengharapkan kecergasan ataupun permainan yang lebih pantas. Asmawi Bakiri menggunakan tangan. Sepakan percuma yang dilakukan dengan pantas di situ telah dikeluarkan oleh Samsul Amri untuk sepakan sudut bagi pasukan Sarawak. Ya, dalam satu perlawanan di mana Sarawak tidak banyak mencipta peluang gol, Zainal, keadaan seperti tendangan sudut harus dimanfaatkan, ya. Dan sekali lagi kita lihat yang hantaran daripada Ramosari itu terlampau mudah bagi Azmin Azram untuk menguasai.
Dan Zainal, sekali lagi seperti yang saya katakan, keadaan set piece sebegitulah yang harus Sarawak cuba mencari kelebihan. Setakat ini sepakan-sepakan sudut yang diperolehi oleh pasukan Sarawak gagal dimanfaatkan oleh para pemainnya. Mudah bagi benteng pertahanan Selangor melakukan clearance. Yusri cuba melepaskan Nizaruddin di situ. Masih Nizaruddin, tetapi 3 pemain Sarawak membayangi beliau. Satu lagi kecederaan di akhir separuh masa pertama tadi, beliau dijatuhkan dan diusung keluar. Kita lihat sekali lagi, Syafi. Ya, Zainal, ini adalah satu keadaan yang kita tidak boleh menyalahkan pemain pertahanan kerana Nizaruddin sudah pun hilang penguasaan bola semasa itu. Satu peluang yang berjaya ditangkis oleh Azli di situ. Ya, penjaga gol yang telah dikatakan adalah kelemahan di pasukan Sarawak itu, sebaliknya Zainal telah menunjukkan ataupun telah membuktikan kebolehan beliau untuk beraksi dengan begitu bersemangat dan begitu confident dalam pertandingan akhir Piala FA ini. Nampaknya aksi di separuh masa kedua ini tidaklah serancak separuh masa pertama. Walau bagaimanapun percubaan dilakukan oleh Ramles, saya kira di sana agak tersasar. Beliau agak tenggelam timbul, Syabi, di separuh masa pertama, dan di separuh masa kedua itulah percubaan pertama beliau yang jauh tersasar. Ya, dan sekali lagi kelihatan yang beliau telah turun ke bahagian midfield untuk mencapai bola. Dan ini adalah sesuatu yang beliau harus berlakukan, ataupun beliau harus beraksi lebih di bahagian sayap untuk menggunakan kepantasan beliau. Surindran untuk Selangor, tetapi dijatuhkan sepakan percuma bagi mereka di perhampiran dengan kotak penalti pasukan Selangor. Itu dia, Surindran dijatuhkan. Siapakah yang akan mengambil sepakan ini? Adakah Jaafar Saleh ataupun Surindran? Nampaknya Jaafar Saleh, tetapi mudah dikeluarkan. Satu kekasaran yang dilakukan terlalu tinggi kaki Asmawi Bakiri sebentar tadi. Kita lihat Ji Mutu yang dikasari. Rentak permainan yang lebih perlahan di separuh masa kedua ini telah boleh dikatakan Zainal telah memberi peluang kepada Ji Mutu untuk beraksi lebih kemas daripada yang beliau beraksi di separuh masa pertama. Dan ini adalah teramat penting kerana di bahagian midfield tengah tu, seperti yang saya katakan berulang kali, pasukan Sarawak perlu menguasai. Dan dalam 16 minit yang sudah pun dipermainkan tu, jelas kelihatan peluang yang pasukan Selangor masih lagi belum dapat menguasai bahagian midfield tengah di mana mereka berkuasa mutlak di separuh masa pertama. Percubaan pasukan Sarawak sebentar tadi berjaya dikeluarkan dari kawasan bahaya oleh Rajnikan. Sementara itu Nazri sekarang ini dengan lontaran ke dalam. Sekali lagi Nazri, tetapi Gilbert lambat bertindak.
Dahlan dan offside di situ. Dua pemain Sarawak Ramles telah pun offside. Selangor mengatur serangan dengan Yusri, menggunakan Surinder di bahagian kanan. Nizaruddin meneruskan larian, tetapi Surinder memilih untuk mencuba dengan sendiri, tetapi sepakannya jauh tersasar. Mohon maaf dari para pemain. Nizaruddin dan Rusdi telah pun meneruskan larian ke bahagian tengah pintu gol, tetapi Surinder memilih untuk mencuba sendiri, Syafiq. Ya, tapi keadaan itu tidak dibantu oleh keadaan padang, Zainal, yang tidak begitu rata, kerana sebaik saja Di Surinder menghayun kaki untuk membuat hantaran ke tengah, bola itu telah memantul dan akhirnya hasil daripada hantaran itu tidak memuaskan hati penyokong-penyokong Selangor. Ini dia Ramos sekarang untuk Sarawak. Jaya dikekang kemarahan Ramos. Sementara itu Selangor sekarang ini melakukan satu lagi serangan. Surindran menemui Nizaruddin yang meminta bola sekali lagi. Surindran melakukan cross kali ini terlalu jauh, tetapi Jafar Saleh berada di sana. Terlambat Jafar, bola telah pun terkeluar. Sekali lagi satu percubaan yang baik dilakukan oleh Selangor menggunakan Surindran di bahagian kanan untuk melakukan overlapping run dan akhirnya melakukan hantaran lintang. Ini dia Surindran kepada Nur Suhaimi. Dijatuhkan dari belakang di situ untuk sepakan percuma. Sementara itu Sarawak melakukan satu lagi pertukaran. Mengeluarkan Muhammad Nazri Yunus dan memasukkan Abang Muhammad Zafari. Dan Zainal, ini adalah satu keadaan yang amat merugikan kerana di awal-awal permainan tadi Zaidir Sakob digantikan dan kali ini pula Nazri Yunus, dua pemain tunggak, dua pemain yang begitu berpengalaman. Sepakan percuma yang dilakukan jauh tersasar sebentar tadi. Jalil Ramli semestinya tidak berpuas hati dengan persembahan anak buahnya di awal permainan ini, Syabi. Kita telah pun masuk ke 20 minit perlawanan separuh masa kedua ini. Kedudukan masih Selangor 0, Sarawak 0. Kedua-dua belah cuba memecah kebuntuan. Dan Zainal, seperti yang saya katakan tadi, bahagian midfield tengah kedua-dua pasukan ataupun bahagian midfield. Ini Ramles sekarang dengan larian yang baik, cuba mencari Abdul Halim, tetapi berjaya dipintas di situ oleh Harul Zainal. Abdul Halim sekarang ini percubaan sebentar tadi yang dilakukan terlalu lemah, mudah bagi Azmin Azram. Ya, dan kelihatan sebaik saja pasukan Sarawak memperketatkan bahagian midfield tengah, Zainal. Mereka mempunyai penguasaan yang lebih di separuh masa kedua ataupun di 20 minit separuh masa yang kedua ini. Dan ini adalah yang teramat mustahak kerana ini akan memberi peluang kepada pemain-pemain seperti Ramos Sari dan Ramli Sari untuk melakukan larian-larian yang pantas, yang bahaya. Yusri Cela sekarang ini untuk Selangor. Apakah yang boleh dilakukan di sini?
serangan balas yang pantas yang cuba dilakukan sebentar tadi. Nampaknya telah offside terlebih dahulu. Pembantu pengadil di sebelah kiri padang, kelihatan nampaknya penyokong-penyokong Sarawak tidak berpuas hati di situ. Kelihatan mereka membaling-baling objek ke arah padang. Sementara itu pasukan Selangor masih lagi cuba mengatur serangan ke arah pintu gol Sarawak dengan Jaafar Saleh sekarang ini. Zainal, kegunaan taktik offside ini memang bukan menjadi kegemaran saya, dan saya rasa pertahanan Selangor tidak boleh menggunakan taktik ini buat berulang kali, Zainal, kerana saya rasa akan membahayakan, kerana seperti yang Zainal katakan tadi, memang kelihatan panggilan offside yang sebentar tadi itu adalah lebih merupakan 50-50. Dan Zainal, kelihatan Asmawi Bakri yang telah beraksi begitu cemerlang sebagai defensive midfield ataupun holding midfield dikeluarkan, dan Khairul Khalid Masrum yang juga merupakan seorang pemain defensive midfield dimasukkan. Dan ini adalah gantian untuk pemain yang berposisi serupa, dan saya rasa selain daripada membawa tenaga yang lebih ataupun tenaga baru ke pasukan Selangor, tidak ada rombakan daripada segi taktik. Sementara itu lontaran ke dalam diberikan oleh pasukan kepada pasukan Sarawak. Gilbert Cassidy sekali lagi seperti diperlihatkan di separuh masa kedua ni, pasukan Sarawak lebih menumpukan kepada bermain lebih bertahan ataupun bermain lebih defensif dan mengharapkan serang balas. Dan Zainal, ini adalah satu keadaan di mana pemain-pemain Selangor harus beraksi dengan bijak ataupun tidak berkejar-kejar permainan. Dan mereka juga harus beraksi tenang. Ini ada peluang sekarang ini untuk Ramles membawa bola untuk pasukan Sarawak. Hantaran lintangnya mudah ditanduk keluar, terlepas Selangor daripada bahaya. Walau bagaimanapun kelihatan di situ nampaknya Ramos dijatuhkan oleh Rajnikan yang terus saja dilayangkan kad kuning yang pertama bagi pasukan Selangor. Kita lihat kekasaran yang dilakukan sebentar tadi, satu kedudukan yang berbahaya bagi pasukan Selangor. Ya, Zainal, ini adalah jarak yang lebih digemari oleh Gilbert Cassidy dengan kaki kiri beliau, kerana beliau mempunyai kemahiran dan teknik sepak yang begitu berbahaya, dan jelas kelihatan kebimbangan di wajah Tuan Haji Abdul Rahman. Jadi bolehkah Sarawak mendapatkan gol pertama dalam perlawanan akhir kita pada malam ini? Sepakan percuma kita saksikan sama-sama. Itu dia, sedikit saja tersasar keluar. Adakah Azmin bola terkena Azmin? Sepakan yang dilakukan oleh Ramles sebentar tadi, Syabi. Ya, saya memuji-muji kebolehan Gilbert Cassidy untuk melakukan free kick yang bahaya, tetapi jelas kelihatan beliau tidak mengambil tanggungjawab, tetapi Ramles sari. Dan Zainal, sekali lagi saya ingin peringatkan bahawa taktik offside yang
yang sering dilakukan oleh atau digunakan oleh pertahanan Selangor pada kali itu tidak berjaya dan di situlah pasukan Sarawak diberi tendangan percuma. Ini dia sekali lagi pasukan Sarawak. Gilbert Cassidy saya rasa mempunyai ruang di situ. Bukan Gilbert tetapi Halim sebenarnya, tetapi Rajnikan pantas memintas dan mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Abdul Halim telah pun berluru mengejar bola sebentar tadi. Ya, dan sudah kelihatan terdapat sedikit kekecohan di barisan pertahanan di mana Rajnikan telah turun ke bawah dan tidak bersama rakan-rakan pertahanan yang lain untuk menyempurnakan taktik offside itu. Jadi nampaknya satu lagi pertukaran dilakukan oleh pasukan Selangor, mengeluarkan Jaafar Saleh pemain sayap kiri dan memasukkan Muhammad Amri Yahya untuk menggantikan beliau. Jadi dua pertukaran dilakukan dalam separuh masa kedua ini oleh Selangor. Ya, dan sekali lagi pertukaran ini Mutu dengan cross sebentar tadi, tetapi tiada pemain Sarawak yang berjaya menemui bola di hadapan pintu gol pasukan Selangor. Ya, Zana, pertukaran tadi itu sekali lagi dilakukan untuk memberi tenaga baru kepada sayap kiri di mana Muhammad Amri Yahya seperti yang kelihatan itu menggantikan Jaafar Saleh, dan sekali lagi Tuan Haji Abdul Rahman mengekalkan taktik beliau. Dan saya rasa Muhammad Amri Yahya boleh Sarawak pula kini mengasak dengan Abdul Halim sebentar tadi, tetapi hantaran lintang beliau terlalu jauh, terlalu tersasar, bola keluar untuk sepakan gol kepada pasukan Selangor. Sementara itu seorang pemain Sarawak kelihatan mengalami kecederaan, Mutu di belakang pintu gol Selangor. Dan kemasukan Muhammad Amri Yahya Zainal akan memberi lebih kepantasan, walaupun Amri Yahya tidak mempunyai kemahiran menggelecek seperti Jaafar Saleh, tetapi beliau mempunyai kepantasan yang akan memberikan sedikit sebanyak kelebihan kepada serangan Selangor. Tetapi Zainal, kelihatan Muhammad Amri Yahya telah pun salah faham. Ya, Muhammad Amri Yahya bermain sebagai midfield sebelah kanan menggantikan D. Surindran yang pula beralih ke bahagian kiri. Dan saya rasa di sinilah pemain-pemain seperti Gilbert Cassidy tidak akan diberi peluang untuk menyerang, dan saya rasa ini adalah satu taktik yang teramat baik oleh Tuan Haji Abdul Rahman, kerana beliau sudah menyedari bahawa Gilbert Cassidy boleh menguncang-ngacirkan pertahanan beliau. Percubaan Rusdi mudah saja ditampan dan itu dijatuhkan pula Ramos Sari. Sebelum itu tadi sedikit salah faham antara Surindran yang beralih ke bahagian kiri dengan Rusdi sebentar tadi, Syabi. Jika tidak, mungkin boleh membahayakan pintu gol pasukan Sarawak. Sementara itu rontalan ke dalam dilakukan dan sekali lagi kekasaran ke atas Abdul Halim Jantan dilakukan kali ini oleh Samsul Amri. Satu lagi kedudukan berbahaya, sepakan percuma kepada pasukan Sarawak. Hanya beberapa meter di luar kotak penalti. Dari satu lagi kedudukan berbahaya, Haji Abdul Rahman menggaruk telinga, tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh anak buahnya di bahagian pertahanan, Syabi. Dan Zainal, kali ini pula saya merayu kepada Gilbert Cassidy untuk mengambil sepakan percuma ini dengan kaki kiri beliau supaya melencongkan bola ke arah gol. Dan ini dia, itu dia, Syabi, seperti yang anda ramalkan di separuh masa tadi. Mutu dikeluarkan dan beliau digantikan oleh Bobby Pian. Jadi satu lagi pertukaran kali ini dilakukan oleh jurulatih pasukan Sarawak Abdul Jalil Haji Ramli.
Ya, Zainal, dengan kemasukan Bobby Pian akan memberikan bukan saja tenaga yang baru tetapi akan lebih memberi peluang pada Sarawak untuk Gilbert Cassidy dengan sepakan dan tandukan yang dilakukan tersasar. Ya, Zainal, seperti yang saya katakan tu, rayuan saya telah pun ditunaikan oleh Gilbert Cassidy dan dalam Matusin hampir dapat menjaringkan gol dan ya, saya rasa Syamsul Amri Abu Bakar dapat menguis bola tu keluar dengan kepala. Sekali lagi sepakan sudut yang dihantar masuk ke hadapan pintu gol. Selangor berjaya dikeluarkan. Sementara itu belum terlepas dari bahaya. Gilbert Cassidy sekali lagi untuk Sarawak. Apa yang boleh beliau lakukan? Bola nampaknya telah pun terkeluar. Ya, selamat seketika. Dengan kemasukan Bobby Pian ini, pasukan Sarawak akan mempunyai lebih tenaga ofensif di bahagian midfield tengah. Dan saya rasa ini adalah sesuatu yang Sarawak nampaknya lebih banyak mengasah dalam separuh masa kedua ini, Syabi. ya, Zainal, dan kepujian juga harus diberi kepada Jimutu yang walaupun tenggelam di separuh masa pertama telah beraksi dengan begitu baik dan seperti yang saya katakan tadi, corak permainan yang lebih perlahan itu telah dapat disempurnakan oleh Jimutu. Peluang sekali lagi untuk pasukan Sarawak, bola dihantar ke tengah tetapi ditanduk keluar oleh Syamsul Amri yang terpaksa tampil ke tengah untuk membantu Rajnikan dan Hairul Zanal. Tetapi satu kedudukan yang berbahaya di situ, hantaran bola mencari Abdul Halim. Sepakan sudut belum terlepas dari bahaya pasukan Selangor. Sepakan sudut yang akan diambil oleh Ramos Sari. Ya, dan sekali lagi Dahlan Matusin harus dikawal. Nizaruddin tandukannya sedikit terkeluar. Ini dia Abdul Halim jantan. Hantaran ke dalam disepak keluar oleh Azmin Azram. Sedikit tertekan nampaknya pasukan Selangor dalam 5 minit terakhir ini. Ya, keadaan yang sungguh membimbangkan bagi pasukan Selangor, Zainal, dan ini adalah disebabkan bahagian midfield tengah iaitu Yusri Cekla dan Nur Syuhaimi dan Hairun Khalid Masrum yang masih lagi dalam separuh masa kedua ini tidak dapat menguasai permainan seperti di separuh masa pertama. Pertukaran Rusdi Suparman telah pun dikeluarkan oleh Haji Abdul Rahman dan membawa masuk Muhammad Syawal. Jadi Syabi, apakah ini satu taktikal ya, Zainal, yang akan dicuba oleh? Ya, kalau daripada segi taktik itu tidak banyak berbeza, tetapi sekali lagi Muhammad Syawal Johadi menggantikan Rusdi Suparman yang kelihatan sudah keletihan, dan ini adalah satu pertukaran yang saya memuji. Saya sungguh memujikan kerana Cikgu Rahman masih lagi ingin mengekalkan corak permainan ofensif. Dan Zainal, di separuh masa kedua ni kita telah kelihatan yang pasukan Sarawak telah beraksi lebih kemas dan lebih tersusun di bahagian pertahanan dan di bahagian midfield, dan ini pula memberi peluang untuk mereka menguasai permainan. Dan saya rasa itulah nasihat yang diberi oleh Tuan Haji Abdul Rahman kepada Yusri Cekla. Yusri Cekla harus diberi hantaran yang lebih supaya beliau dapat menyusun serangan, kerana lebih kurang 15 atau 20 minit yang sudah ini jelas kelihatan pasukan Sarawak lebih bertenaga di bahagian serangan. Perlawanan hanya berbaki lebih kurang 10 minit sahaja lagi. Dan kedudukan masih terikat, Selangor 0, Sarawak 0. Ya, Zainal, dan jika permainan ini berlangsung hingga ke tambahan masa, saya rasa pemain-pemain seperti Amri Yahya dan Syawal Johadi akan memberi kelebihan kepada pasukan Selangor. Di Surindran yang diarahkan beraksi di bahagian kiri pada separuh masa kedua ini apabila Jaafar Saleh dikeluarkan. Yusri 1-2 dengan Nizaruddin.
cuba melepaskan Samsul. Muhammad Amri Yahya sebentar tadi. Muhammad Syawal, maaf saya. Satu pergerakan yang begitu kemas, Zainal. Yusri Cekla melakukan wall pass dengan Nizaruddin Yusof, tetapi lorongan hantaran beliau tidak dapat dikawal dengan baik oleh Muhammad Syawal Johadi yang mempunyai begitu banyak ruang. Dan sekali lagi seperti yang Tuan Haji Abdul Rahman telah menasihatkan Yusri Cekla, dan jelas kelihatan Zainal yang pemain-pemain Selangor akan cuba membuat lorongan hantaran kepada Yusri untuk menyusun rentak permainan sekali lagi. Ini dia Ramos dengan hantaran silang tandukan ke bawah yang dilakukan oleh Bobby Fian. Saya kira sebentar tadi terlalu lemah. Gilbert Cassidy pula mengatur serangan bagi Sarawak. Tetapi sekali lagi sepakan percuma. Ramli Sari Bikasari di situ. Ya, yang seperti yang telah dijangkakan Zainal di separuh masa tadi, lebih lama perlawanan ini berjalan tanpa jaringan daripada pasukan Selangor. Pengalaman ataupun pemain-pemain yang lebih berpengalaman dalam pasukan Sarawak akan mengambil kesempatan, dan sekali lagi sudah kelihatan pemain pertahanan Selangor merasakan tekanan itu. Ariel Zainal dilayangkan kad kuning ke atas tackle beliau ke atas Ramles sebentar tadi. Dan dari sudut ini mungkin Gilbert akan melakukan, mudah dikeluarkan di situ, tetapi belum terlepas dari bahaya. Sepakan terus kepada Azmin. Bahaya berjaya dikeluarkan dari Nizaruddin sebentar tadi. Yusri untuk Selangor sekarang ini. Masih lagi Yusri bergandengan dengan Muhammad Amri Yahya. Sepakannya dihalang di situ. Muhammad Syawal lontaran ke dalam. Surindran yang kini beroperasi di bahagian sayap kiri. Berjaya nampaknya Ramos mengekang kemarahan Harun Khalid. Samsul Amri sekarang ini. Ya, Zainal, dan kepujian harus diberi kepada semua pemain yang beraksi pada malam ini, kerana mereka telah menunjukkan satu persefahaman taktik dan persembahan yang memuaskan bagi diri saya. Tetapi saya rasa hanya ketandusan gol sahaja yang membimbangkan ataupun yang kurang untuk melengkapkan permainan ini sebagai satu permainan yang menarik. Nampaknya masih buntu kedua-dua pasukan. Tinggal 5 minit saja lagi perlawanan penuh masa akan berlangsung. Sini pasukan Selangor melakukan serangan, tetapi percubaan yang dilakukan oleh Muhammad Amri Yahya di situ sia-sia. Gilbert Cassidy melakukan tugas beliau dengan baik. Seperti yang dikatakan tadi, Zainal, kemasukan Muhammad Amri Yahya akan memberi lebih tenaga dan kepantasan pada barisan serangan, dan sekali lagi kelihatan Gilbert Cassidy terpaksa bekerja keras untuk membantu. Tapi di separuh masa kedua ini Muhammad Azli yang bermain cemerlang dan diasak berkali-kali dalam separuh masa pertama ini, tidak banyak dicuba ataupun diuji oleh pemain Selangor. Sebaliknya Azmin Azram pula terpaksa bekerja keras dalam separuh masa kedua ini.
Ya Zainal, kerana kalau kita tengok kepada perjalanan permainan, memang pasukan Sarawak mempunyai kelebihan di separuh masa kedua dengan corak permainan counter attack ataupun serang balas. Bagaimanapun Selangor sekarang ini cuba mengatur serangan tetapi berjaya dikeluarkan dari kawasan bahaya. Ramos sekarang ini cuba melepasi Surindran. Masih lagi Ramos. Ke tengah Bobby Pian. Muhammad Halim Jantan tidak berjaya melepasi Harun Halid di situ. Selangor kembali mengasah. Nizaruddin dari Nur Suhaimi. Antara Nur Suhaimi menyubai Surindran tetapi nampaknya beliau telah pun offside. Ya Zainal, dengan kemasukan Bobby Pian mengganti Jimutu tadi, kelihatan Gilbert Cassidy berpasangan dengan Muhammad Ali Syafiee, ketua pasukan Sarawak di bahagian midfield tengah, dan Bobby Pian beraksi di bahagian midfield sayap kiri. Ini dia Muhammad Adli melakukan sepakan jauh. Surindran sekarang ini. Dika Sari nampaknya Yusri Cela dilayangkan kad kuning ke atas kekasaran yang dilakukan kepada Kapten pasukan Sarawak Muhammad Ali Syafiee. Kad kuning pada Yusri Cela. Muhammad Ali Syafiee telah lebih menumpukan perhatian kepada bermain bertahan Zainal di separuh masa kedua, dan daripada sinilah pasukan Sarawak dapat menyusun serangan yang bahaya, dan saya rasa dengan pengalaman beliau ini adalah satu-satunya pengubahan taktik yang membanggakan. Ramles berjaya memperoleh lontaran ke dalam bagi pasukan Sarawak. Perlawanan masih berbaki lebih kurang 1 minit saja lagi. Sarawak masih mengasah satu peluang, tetapi agak kaku para pemain pasukan Sarawak melepaskan bola begitu saja. Tidak berpuas hati Jalil atas para pemainnya. Mungkin beliau mengarahkan, perhatikan bola, Devi. Ya Zainal, sudah tentu Jalil Ramli akan peringatkan pemain-pemain beliau untuk lebih menumpukan perhatian pada pertahanan, kerana di saat-saat terakhir ini hanya satu kesilapanlah yang perlu untuk mengubah kedudukan ataupun menentukan kejuaraan Piala FA ini. Dan Zainal, sekali lagi saya berasa sungguh puas hati dengan perjalanan perlawanan. Kekuatan Selangor di separuh masa kedua dapat diatasi oleh pasukan Sarawak kekuatan kelebihan separuh masa pertama dapat dikuasai oleh pasukan Sarawak di separuh masa kedua, dan seterusnya pasukan Sarawak dapat mengatasi dari segi pengawalan bola ataupun penguasaan permainan. Itu dia 3 minit masa tambahan diberikan oleh atau dipaparkan sebentar tadi oleh pengadil keempat. Sementara tadi hantaran yang dilakukan oleh Ramos berjaya ditolak keluar oleh Surindran. Belum lagi terlepas dari bahaya, sepakan sudut oleh Ramos. Kali ini berjaya ditanduk keluar, tetapi masih lagi pada Ramos. Perlu berhati-hati pasukan Selangor dalam minit-minit terakhir masa kecederaan ini. Sarawak lebih banyak mengatur serangan. Kita sekarang bermain dalam masa kecederaan, kedudukan masih lagi 0-0. Jika perlawanan kekal ataupun perlawanan tamat dengan kedudukan 0-0, maka kita akan memasuki masa tambahan.
mana-mana pasukan yang menjaringkan gol akan ditabalkan sebagai juara Piala FA 2001. Sementara itu masih lagi Selangor. Muhammad Amri Yahya dijatuhkan di situ. Tidak, referee mengatakan tidak dan memberi amaran kepada Muhammad Amri Yahya. Cemas ketika para penonton Sarawak. Tembakan gol Muhammad Azli. Mungkinkah satu lagi peluang untuk Sarawak? Hairil Zainal terus terlepas bola sekarang. Ramlan sekarang ini beroperasi di bahagian kiri. Antara lintangnya ditanduk keluar oleh Rajendran sebentar tadi. Lontaran ke dalam sekarang ini untuk pasukan Selangor berhampiran dengan penjuru gol mereka. Kelihatan di saat terakhir inilah yang pasukan Sarawak lebih bersemangat. Dan saya rasa ini adalah satu keadaan di mana pemain-pemain Selangor harus mengawasi kerana sudah kelihatan Nur Syuhaimi dan Yusri Ceklah tidak berjaya menguasai bahagian midfield. Dan dalam keadaan seperti begini Zainal, pasukan Selangor ataupun pemain-pemain Selangor harus lebih menumpukan hantaran kepada pemain-pemain gantian yang masuk, iaitu Muhammad Syawal Johadi dan juga Muhammad Amri Yahya. Samsul Nafian itu nampaknya dilayangkan kad kuning kerana kekasaran ke atas Surindran sebentar tadi. Sementara itu Selangor sekarang mencari ruang untuk mendapatkan gol yang akan membantu mereka. Dan adakah kad kuning diberikan kepada Muhammad Amri Yahya? Beliau awal tadi telah pun diberi amaran oleh pengada kerana dikatakan melakukan satu dive, dan kali ini menjatuhkan diri beliau dan dilayangkan kad kuning oleh referee pada hari ini, iaitu Sukidin Muhammad Saleh daripada Pulau Pinang. Perlawanan agak terganggu sekarang ini. Dengan letupan mercun. Dan referee baru saja meniupkan whistle menandakan tamat perlawanan separuh masa kedua. Dan kedudukan di akhir perlawanan masih lagi Selangor 0, Sarawak 0. Jadi kita akan ke masa tambahan. Para pemain akan berehat, Syabi. Jadi dalam masa tambahan ini, satu gol akan sudah memadai bagi mana-mana pihak untuk menjuarai Piala FA tahun 2001 ini. Jadi mungkin satu keadaan yang cemas. Selangor memerlukan golden goal untuk mara ke perlawanan akhir ini. Tetapi Rusdi Suparman yang telah menjaringkan gol telah pun dikeluarkan sebentar tadi. Ya, Zana, ini adalah satu-satunya keadaan yang tidak begitu diterima di kalangan peminat bola sepak di dunia, iaitu golden goal ataupun sudden death. Tetapi saya rasa di barisan pemain Selangor, mereka mempunyai pemain-pemain yang boleh dapat melakukan perbezaan seperti Yusri Ceklah. Dan sekali lagi Zainal, saya rasa pemain-pemain Selangor harus mencari pemain-pemain seperti Muhammad Amri Yahya, pemain gantian, ataupun Syawal Johadi yang mempunyai tenaga dan kepantasan. Dan ini adalah satu keadaan di mana pasukan Sarawak, saya rasa Zainal, tidak harus diberi peluang, ataupun saya rasa pasukan Selangor
seharusnya menguasai separuh tambahan masa ini, Zainal. Bermakna yang mereka seharusnya lebih menguasai permainan atau dengan lebih menyimpan bola di antara mereka. Mereka harus lebih bermain lama. bagaimana mereka bermain dalam separuh masa pertama, Syabi. Ya, dan kerana corak permainan yang pantas adalah kekuatan pasukan Selangor, kerana seperti yang dilihat di separuh masa kedua, sebaik sahaja Sarawak memperlahankan permainan, kelihatan buntu pemain Selangor, terutama sekali pemain-pemain seperti Nizaruddin Yusof di bahagian serangan. Manakala itu pasukan Sarawak pula, Syabi, saya rasa tentunya semakin yakin kerana dalam separuh masa kedua mereka lebih banyak menguasai perlawanan dan telah beberapa kali menguji penjaga gol Selangor Azmin Azram, dan selaras dengan moto mereka, selagi hidup selagi berjuang. Jadi selagi Selangor tidak mendapatkan gol, bermakna selagi itu Sarawak akan berjuang bermati-matian. Ya, Zainal, persembahan di separuh masa kedua pasukan Sarawak amatlah memuaskan, dan saya rasa itulah nasihat yang akan diberi oleh jurulatih mereka Jalil Ramli untuk meneruskan dengan serangan, dan kelihatan di sini pemain pertahanan Birajnikan, dan saya rasa terpulanglah kepada beliau untuk memastikan yang rakan-rakan sepasukan tidak leka. Pemain sedang berehat, Syabi, tetapi penonton masih berperang sesama sendiri, menguji kekuatan laungan semangat kepada pasukan masing-masing. Pasukan Selangor dengan para penyokongnya. Ya, kerana pasukan Selangor membarisi beberapa orang pemain muda dan beberapa orang pemain baru, dan saya rasa ini adalah satu keadaan yang boleh memberikan lebih tekanan, kerana peminat-peminat dan penyokong-penyokong Selangor selalu sahaja mengharapkan kemenangan, dan saya rasa ini adalah terutama sekali di pertandingan akhir seperti ini